Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sekejap Kak buka majlis dulu ya. Boleh. Kak Syida ada live code maybe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, hari itu Ustaz sampai ayat 13, tapi Ustaz nak sambung lagi rasanya ayat 13 tu sikit sangat Ustaz cakap hari itu. Jadi hari ini kita sampai ayat 13 kan? Ya, betul. Baik Ustaz, silakan. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Pernah tak kita terfikir tentang medium untuk berkomunikasi, medium untuk kenal mengenal, bahasa apa yang kita guna dan kenapa terdapat multiple ataupun kepelbagaian bahasa dan dialek di dunia ini. Dan tahukah kita bahawa bahasa ini dia lahir daripada aktiviti yang masyarakat itu jalankan. Dan kenapa Allah pilih Quran sebagai bahasa pengantara, bahasa Arab sebagai bahasa pengantara untuk Quran? Why? Kenapa tidak bahasa lain? Dan rupanya bila Allah sebut tentang lita'arafu dan sebelumnya bukan hanya disebut syu'uban dan qabail, syu'uban berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah. Kenapa begitu? Dia bukan sekadar dia bukan sekadar rupa paras yang kita nak tengok, tetapi tutur kata dan bahasa. Dan pada ayat 13 ini, matlamat utamanya adalah untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal. Dan saya mulakan tadi dengan kenapa Allah pilih bahasa Arab, sedangkan banyak lagi bahasa-bahasa lain yang terdapat dalam dunia. Rupanya bahasa Arab ni berkembang hanya dalam kalangan orang Arab waktu itu. Dan sengaja Allah pilih satu bangsa yang tidak bertamadun, tidak ada tamadun, dan bangsa ini sangat bangga dengan bahasa mereka. Lalu kerana mereka berbangga dengan bahasa mereka, tumpuan kecintaan untuk memperkayakan bahasa dan bahasa dia itu menjadi identiti diri. Itu bahasa Arab. Sebab tu kalimah dalam bahasa Arab ni, satu kalimah dia mewakili sangat banyak makna dan sangat variety. Berbanding dengan bahasa Melayu. Bahasa kita ni, bahasa Melayu, simple dan ringkas. Tidak seperti bahasa Arab. Setiap perkataan bahasa Arab tu dia
boleh berubah, dia ada wazan, 14 wazan, 14 bentuk timbangan hanya dengan satu perkataan. Kita ada penjodoh bilangan. Contoh jalan, kita tambah penjodoh bilangan pula. Apa tu yang diapit depan belakang tu? Jalan dia jadi berjalan, menjalankan, perjalanan, daripada jalan sahaja. Itu kita ada. Tapi dalam bahasa Melayu kita tak ada past tense, kita tak ada present tense. Kalau jalan tu sama ada telah berjalan, akan berjalan, atau telah berjalan, sedang berjalan, atau akan berjalan. Itu pun tambah perkataan lain. Kalau bahasa Arab jara, yajri, ataupun ujr ataupun ujra, berjalanlah, ataupun sari'u, berjalanlah. So kenapa bahasa Melayu begitu ringkas, padat? Kerana bahasa Melayu ni timbul dan dia berkembang sewaktu Melaka jadi port persinggahan orang di merata dunia. Di situ punca dia. Melaka jadi hub perdagangan dunia, dan orang berdagang, orang berniaga ni, dia perlu bahasa yang ringkas, cepat untuk settle. Dia tak perlu berpantun-pantun bagai nak beli silakan. Itu je bahasa berniaga. Sewaktu timbulnya bahasa Melayu ni dalam keadaan begitu singkat dan ringkas untuk aktiviti-aktiviti yang pantas. Itu bentuk lahirnya bahasa Melayu. Tapi bahasa Arab, dia hanya dalam kelompok mereka. Dalam kepompong kecil budaya Arab tu, budaya dan masyarakat Arab. Dan dia tidak diusik oleh tamadun Parsi, tidak diusik oleh tamadun Rom. Lalu sebab tu bahasa mereka itu sangat pure dan berkembang. Dan kerana itu, kalau kita baca Quran, jumpa mana-mana perkataan, kita kena lihat bukan sahaja makna moden perkataan tu, tetapi makna klasik sewaktu Quran itu mula-mula diturun. Contoh macam mata, perkataan mata dalam surah Baqarah misal kata, kan, qul nahbitu minha jami'a fa imma qul nahbitu minha jami'a qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Mata, maksud moden dia adalah kesenangan. Tapi maksud Arab klasik mata itu adalah alat, tools. Jadi apa kaitan alat dengan kesenangan? Dengan adanya alatan, memudahkan untuk kita buat kerja. Tu perkaitannya. So, dengan kita mengetahui bahasa-bahasa klasik dan maksud moden, maka kita dapat menilami dengan lebih dalam perkataan-perkataan yang Allah bentangkan dalam Quran. Okay. Kemudian, bila sentuh tentang budaya bangsa, syu'uban wa qabail, adat dan budaya, bangsa dan bersuku puak. Dalam masyarakat Arab sendiri, dia ada level of interaksi antara satu puak dan satu puak yang lain. Macam dalam Malaysia, orang Pahang lain, orang Kelantan lain, orang Terengganu lain. So, untuk jadikan semua itu sebagai satu negara bangsa, dia perlu ada satu standard pemahaman terhadap keperluan masyarakat lain. Dan standard itu orang beriman perlu tunjukkan dulu.
Dengan cara macam mana? Takwa. Bayangkan kalau orang beriman yang dipercayai gagal untuk mengekalkan potensi takwa, apa jadi pada masyarakat? So, takwa orang beriman ni bukan hanya untuk kepentingan diri, tetapi menjadi role model kepada orang lain. Dan lazimnya bila orang melihat darjat dan kebesaran ini, selalunya dikaitkan dengan pemilikan harta dan pangkat. Pemilikan harta dan pangkat. Semua itu sinonim dengan kemuliaan. Tapi Allah mendatangkan definisi kemuliaan adalah dengan menjaga diri. Allah meletakkan menggaris bawahi pemahaman kita, mulia itu hanya boleh diukur jika kita boleh jaga diri. Atau dengan menjaga diri. Inna akramakum indallah atqakum. Dan kemuliaan Allah kaitkan dengan kemuliaan di sisi Allah. Sebab ada je orang mengejar kemuliaan di dunia. Atau kemuliaan dalam kalangan keluarga, mulia dalam kalangan jabatan. Allah letak kemuliaan itu dikaitkan di sisi Allah. Inna akramakum indallah. So, orang yang benar-benar nak jaga diri, impiannya mulia di sisi Allah. So, besar kemungkinan dia tidak dilihat mulia dalam kalangan manusia. Satu, sampai kita terbiasa dengan ungkapan, jangan jujur sangat, nanti kena pijak. Sebab di sisi mulia, kejujuran itu bukannya nilai yang baik dipandang. Jangan jujur sangat, nanti kena pijak. Jangan bendul sangat. Lah, jujur tak boleh. Jangan terlalu naif. So, rupanya benda-benda yang baik ini, dia akan ada tindak balas. Seperti dalam surah Luqman tu kan. So, inna akramakum indallah atqakum. Sama je ungkapan sewaktu Allah mengangkat Nabi sebagai uswatun hasanah. Kan suratul Ahzab bila Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, tetapi ayat tu tidak betul, jujur boleh tapi kena bijak. Rasulullah itu dijadikan uswatun hasanah, di hujung Allah kaitkan dengan apa? Liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Siapa yang mengejar Allah atau tumpuannya pada Allah dan hari akhirat. Sebab tak semua orang memandang figura Nabi itu sebagai orang yang boleh memberi inspirasi. Tapi jika tumpuannya pada Allah dan hari akhirat, that's it, itu orangnya. So, kalau kita tengok kes-kes yang melibatkan SPRM, banyak je
confession daripada keluarga-keluarga yang terlibat dituduh di bawah Akta SPRM sedangkan mereka tak buat pun. Contoh ada satu kes. Jabatan dia tu daripada A sampai Z sudah terbiasa makan duit tepi. Dia masuk dalam rangka dia nak cuba ubah. Bos dia pujuk, anak buah dia pujuk, tak, dia berkeras, dia nak ubah. Berbulan-bulan lamanya dia berusaha untuk ubah. Malah bila kontraktor datang nak tawarkan sesuatu, tak, dia menolak dengan baik, tak nak. Tapi rupanya kerana persekitaran sudah toksik, maka klik dia merancang satu agenda untuk dia dikeluarkan dari situ. So, duit tu masuk dekat akaun dia. Sebelum tu diberi pelbagai alasan, tumpang sekejap akaun. Dengan jaminan tak, engkau tak kena apa-apa. Ini tumpang sekejap je. Sekejap dia nanti petang kau keluarkan dan bagi pada kita orang yang akan settle. Rupanya bukti duit masuk akaun itulah digunakan oleh SPRM untuk memenjarakan dia. So, macam mana yang kita kata kena bijak? Kita dah usaha dah. Tapi rupanya Allah pilih kita untuk melalui pengalaman Nabi Yusuf, yang Nabi Yusuf kata, Inna sijna ahabbu ilayya. Penjara lebih baik dari aku. Penjara lebih baik bagi aku. Wow. So, dia benda ni sangat subjektif. Sangat subjektif. Kita pun bila diuji macam tu, fikir juga 2-3 kali kan. Nak terus follow the flow atau kekal. Tapi Allah beri jaminan. Kalau engkau bersama dengan Allah, Allah pelihara. Allah pelihara. Dan pemeliharaan Allah bukan bermaksud kita melihat masuk penjara tu, that's it, confirm bersalah. Tak, itu bentuk pemeliharaan Allah daripada dia kekal dalam situasi yang toksik. Lihat contoh Nabi Yusuf masuk penjara. Apa berlaku pada dia selepas tu? Dia keluar menjadi orang yang paling dihormati. Dan kita tak tahu masa depan kita macam mana. Wow. So, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Okey, sorry. Betul. Yarjullaha wal yawmal akhir. Dia ikut mudhaf-mudhafun ilaih kan. Liman kana, dia kana, khabar kana. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kan dia ada 3 prasyarat untuk jadikan Nabi itu sebagai uswah. Pertama, yarjullah wal yawmal akhir, dan wa dzakarallaha katsiran. Dan ingat Allah banyak-banyak. So, itu dalam konotasi di ta'arafu. Kemudian akramakum indallah atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah tahu apa yang kamu buat. Allah tahu apa yang kamu buat. Dan kita sendiri mengharungi cabaran-cabaran itu. Cabaran-cabaran itu. Bukan bermaksud kalau kita dihukum di dunia kerana kita kekal dengan prinsip kita, itu membawa kepada erti kekalahan. Tidak. Para Nabi dan Rasul pun dianggap begitu pada zaman terdahulu. Dan kita tidaklah expect yang kita sentiasa berada di atas kapet merah. Tidak.
Itulah bentuk-bentuk perjalanan yang Allah sediakan, dan perjalanan hidup itulah nanti yang akan kita kenang dalam syurga. Benda semacam itu yang dibincang dan dibicarakan. Siapa yang berani kata bahawa Mursi itu tak baik? Dia jadi panduan di Mesir. Siapa yang kata jemaah Ikhwanul Muslimin itu tak bagus dan tak baik? Sedangkan mereka berjuang menegakkan kebenaran di Mesir. Sebab tu ada jalan-jalan yang dilalui oleh manusia ini penuh liku, tetapi ganjaran selepas itu sangat besar. Dan dalam agama kita dia ada satu azimah dan satu lagi rukhsah. Ada orang mengambil rukhsah, bagi dia tak apalah, aku memadai untuk benci dalam hati. Tapi ada orang yang mengambil pendekatan azimah, kena tegur, kena ubah, aku mampu nak ubah, kena tegur. Kedua-duanya ada contoh depan mata. Dan kita tak katakan cara dia tu salah, cara aku saja yang betul. Bukan begitu. Tapi masing-masing ada sudut pandang yang begitu berbeza. Lalu bila Allah kata innallaha alimun khabir, setiap daripada apa yang kita buat, sama ada kita nak mengambil pendekatan lita'arafu itu dalam bentuk aku Islam dan aku kena tunjukkan identiti aku Islam by hook or by crook, kena syadid, silakan. Tapi yang penting adalah garis yang paling bawah terhadap hubungan sesama muslimi adalah kesatuan. Tadi kami baru bincang pasal pendakwah yang berjoget dulu sebelum dia ajar mengaji. Matlamat dia nak ajar baca Quran. Tapi sebelum tu dia pasang lagu techno, dia pasang lagu muzik dan dia buat pergerakan-pergerakan. Alasan dia nak tarik audiens yang selama ini hanyut dalam dunia itu. Ada satu bubble yang ustaz-ustaz ni sukar untuk tembus golongan ni. Ada satu bubble dalam masyarakat yang dia dalam dunia dia. Yang memperdagangkan diri di lorong-lorong. Tuan-puan rasa dia pergi tengok ke forum perdana? Dia nak ke pergi masjid? Kalaupun dia ajak pergi masjid, dia pergi tu dalam keadaan macam mana? Rela hati atau rasa bersalah? Ya, aku dah buat banyak dosa ni. So, ada tak orang-orang kita, ustaz-ustaz kita, pendakwah kita yang nak menerobos golongan ini? So, ada pendakwah yang dia cuba guna teknik yang kita tak pernah nampak sebelum ini, tapi dia berjaya tarik minat orang tu. Okeylah, tak apalah, kita dengar dulu muzik macam ni, selepas ni kita baca Quran. Binismatil adab, nisbah adab kepada Quran, yes, dia langgar. Tapi dia dapat sesuatu, iaitu audiens yang kita tak pernah terfikir untuk bawa kenal dengan Quran. At least dia kenal satu perkataan, jadilah seorang tu bakal menghadap Allah bawa sesuatu daripada Quran. Betul lah, Sarabana memang pada awal penubuhan Ikhwanul Muslimin, dia pergi masuk ke pub, dia minta kepada owner pub, boleh tak aku cakap dalam 5 minit terangkan pasal Islam? Ya, betul. Itu sejarahnya.
Dan daripada pub tu bertukar menjadi markas Ikhwanul Muslimin. Itu perjuangan Hasan Banna. Lalu kalau kita sekarang melihat ada ustaz masuk pub, terpakai tak ayat 12 tu? Kita tengok, katalah kita tengok apa? Sebab kalau nak sebut mufti wilayah tu, kita nampak di pejawatan tu. Katalah kita tengok Dr. Izhar Arif masuk pub. Oh tak apa, ustaz dia muda lagi. Azhar Idrus masuk pub. Dia memang macam tu, ustaz suka berseluruh. Imam Masjid Negara masuk pub. Takkanlah imam masuk pub. Tu ayat 12. Ijtanibu katsiran minaz-zann. Maka kita keluarkan pelbagai dalil untuk menyatakan buat tu salah. Takkan tak ada orang boleh masuk pub, takkan imam Masjid Negara kena masuk pub, macam-macam. Hanya kerana kita nak menghalalkan rasa buruk sangka kita. Sebab dia ada satu garis yang sangat halus. Ditambah lagi, dalam pada itu dikipas oleh cucukan bisikan syaitan. Sebab dia berkaitan dengan hati. Kalau hati kita tidak pernah dididik, tidak pernah dikekang, diajar untuk dikekang, hati itu sebenarnya masih liar. Umpama kuda tanpa kekangan. Lalu proses inilah, ijtanibu inilah, proses untuk menjinakkan hati. Jangan cepat jump off the gun. Tu. Dan proses untuk didik hati itu makan masa. Ditambah pula kita perlu ada pengalaman-pengalaman baru. Sebab hati kita ni dia ada multiple rasa. Kerana apa? Kita ada pengalaman lama. Sebab mengikut pertimbangan kita, buat itu akibatnya ni. Lazimnya kita melihat begitu. Tapi kalau kita berada di tempat Hasan Al-Banna, berada di zaman Hasan Al-Banna, tengok dia masuk pub. Ni tak boleh percaya ni. Sama macam kisah Umar dengan peminum arak. Umar khalifah, pimpinan paling tinggi. Dia nampak orang tu minum arak dalam rumah. Umar masuk ikut tingkap. Tahan dia. Dia kata, kau salah minum arak. Orang tu kata, Umar, aku salah. Aku buat satu kesalahan. Tapi kau buat 3 kesalahan. Pertama, kau masuk ikut tingkap, bukan ikut pintu. Masuk pun tak bagi salam. Yang kedua, engkau syak aku minum arak. Mungkin botol aja. Dalamnya air sejuk. Yang ketiga, engkau buat tuduhan. Umar lepas dan Umar keluar. Amirul Mukminin kot. Dia boleh je buktikan ada bau. Tapi proses untuk jatuhkan hukuman tu, teknikalnya kena betul. Matlamat tidak menghalalkan cara kita buat. Sebab bila berkaitan dengan hati ni, dia sangat halus. So, rupanya pengalaman kita sebelum ni, bila mendatangkan rasa itu yang kena didik dan kawal dulu. Terutamanya berkaitan dengan hati.
Wow, dahsyat. Tapi kesan daripada apa yang Umar buat itu. Satu hari selepas Umar turun daripada mimbar, berikan khutbah, terserempak dengan lelaki ini. Lelaki ini datang jumpa Umar. Wahai Amirul Mukminin, terima kasih memberikan contoh yang baik. Sejak daripada hari itu, aku berhenti. Umar pun kata terima kasih kerana memberikan teguran yang baik. Sejak daripada hari itu, rahsiamu aku tak pernah bagi tahu siapa-siapa. Kita nak masing-masing jadi lebih baik. Bukannya menyelar, menuduh, menjatuhkan satu pihak, dan akhirnya permusuhan timbul. Yang kita buat sekarang ni adalah, itulah, kita lebih nak, kita tak nak ni, ta'aruf pun ni tak nak, tak. Kita nak juga mengenali dia, tapi kelemahan dia, kekurangan dia. Itu yang kita ingat sebab nak highlight nanti. Apa-apa berlaku, aku ada backup. Sebab tu antara saya punya usaha sejak dulu, banyak kali dah JAKIM minta saya masuk dekat TV, ruangan TV. Tapi saya banyak kali juga mengelak. Sebab berbeza personality TV dengan radio. Keluar di radio dengan keluar di TV ni tak sama. Bila kita keluar di TV, terkenal, orang akan lihat bukan sahaja apa yang kita cakap, tetapi orang akan cari keluarga kita, kehidupan peribadi kita, luar dalam dia nak tahu. Berbeza dengan kuliah-kuliah semacam ini. TV lain. Dan saya kena berhati-hati dengan penyakit ain. Penyakit ain ada dua sumber. Satu, pandangan mata orang yang tak suka. Satu lagi, pandangan mata orang yang suka. Kedua-duanya memberi kesan. So, keluar di radio lebih selesa, lebih aman. Orang hanya dengar suara. Muka pecah tak apa. Yang penting suara bak perindu. Bak buluh perindu. Saya pun tak tahu buluh perindu tu macam mana bunyi dia. Tapi itulah yang disebut-sebutkan. Suara bak buluh perindu. Okey. Next, ayat 14. Latar belakang kepada ayat 14 ini, ada satu rombongan daripada Bani Asad Ibnu Khuzaimah. Mereka ni masuk Islam. Kenapa mereka masuk Islam? Kerana waktu tu mereka ditimpa kemarau. Dan memang sangat susah. Maka pemimpin dia ambil keputusan untuk datang ke Madinah, minta bantuan. Lalu bila mereka sampai depan Rasulullah, tak semena-mena terus kata, kami beriman. Kami telah beriman. Kami telah beriman. Dan dia pun pujuk Nabi. Dia kata mereka masuk dengan aman, tak susah nak Islamkan mereka. Kan? Malah mereka buat perbandingan pula dengan puak-puak lain. Dia kata tengok, orang lain, Nabi, kena perangi. Kena datang bagi tahu Islam ataupun bayar jizyah. Kami tak, kami sendiri yang serahkan diri. Nak bagi tahu itulah bukti keimanan. Tapi rupanya Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati. Allah reveal mereka sebenarnya masuk Islam kerana hendak dapatkan zakat sebab tempat mereka dilanda kemarau. Maknanya mereka masuk Islam kerana
ada habuan keduniaan. So bentuk semacam itu bukan buruk sangka, tapi berjaga-jaga. Macam mana nak bezakan tu, Ustaz? Orang awam juga boleh ambil pendekatan bukan buruk sangka, tapi berjaga-jaga. Macam mana tu, Ustaz? Saya pun tak tahu. Sebab dia ada perbezaan yang sangat halus antara buruk sangka dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga kita beware. Mungkin track record yang kita pernah tahu tentang kaum ni. So kita letakkan had dan batas. Tu yang tadi dikata, jujur boleh tapi kena bijak. Tapi walau apa pun, ialah kita mohon agar Allah beri kita kefahaman yang mendalam terhadap ayat ni. Sebab kadang ada konflik. Ya ke Ustaz tak boleh macam ni, Ustaz? Saya pun tak tahu. Tapi apa pun kita usahakanlah agar macam mana nak bezakan antara berjaga-jaga dengan buruk sangka. Sebab bila dalam ayat ni qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang A'rab, orang-orang Badui itu, kami beriman. Katakanlah pada mereka, wahai Muhammad, ini Allah pandu Nabi. Allah yang tahu dalam hati mereka. Nabi basically akan terima je. Tapi Allah reveal pada Nabi. Qul, katakan pada mereka, lam tu'minu, tak, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi, katakan pada mereka, ucapkanlah, kami telah Islam. Oh, rupanya, dalam konteks berjaga-jaga, kita perlu ada list of perbuatan atau tindakan. Kalau diorang buat macam ni, yes, dia boleh dipercayai. Kalau dia buat macam ni, yes. Apa ayat yang sesuai untuk ayat berjaga-jaga? Oh ya. Tak, kita pun tak tahu. Tapi dia ada code of conduct. Berwaspada. Okay. Dia ada code of conduct dan kita sendiri boleh nilai. Bukan bermaksud kita nak buruk sangka pada dia, tetapi melalui tindak tanduk dia, kita boleh tahu berdasarkan pengalaman dia, begitu dan begitu. Macam kita dengan anak kita lah. Kita dah tahu dia. Kalau dia sebut macam ni, dia hint macam ni, oh, dia nak yang ni. Tapi pastikan jangan buat tuduhan melulu. Macam contoh yang saya bagi, dia baru balik sekolah, kita minta tolong dia kemas rumah dan dia masih bermalas-malas macam tu, lantas kita ungkapkan apa? Pemalas. Tak, kita tak tanya pun, penat ke tak, letih ke tak. Atau kadang pagi-pagi minggu, kita tengok dia nak keluar daripada bilik tu, nak bangun, lamanya. Kadang sampai pukul 12. Bila dia dah bangun, apa yang kita cakap? Pemalas. Sedangkan kita tak tahu. Rupanya, kepenatan yang dia kumpul sejak daripada hari Isnin bersekolah. Hari Sabtu itulah dia luahkan segalanya nak cover balik setiap hari bangun awal. Macam tu ke Ustaz? Ya, macam tu. Kita sendiri pun yang bekerja ni, bekerja weekdays, rupanya weekend itulah masa untuk kita recover, dapat deep sleep. Ya ke Ustaz? Orang tertentu je kot. Itulah perlu li ta'arufu tu. Kenal. Apa yang kita boleh buat, tak sama dengan orang tu boleh buat. Jangan kita letakkan standard malas tak malas ni dengan diri kita.
Kita mungkin sudah terbiasa bangun subuh, boleh terus beraktiviti. Ada orang tak boleh macam tu. Ada orang dia kena duduk. Sama macam beza kita dengan suami lah. Kan, suami kan satu arahan dia akan buat. Lepas tu dia lepak. Tunggu arahan seterusnya. Dia tak boleh kita bagi list of arahan, sekali 4 arahan, dia bingung. Nak buat mana satu, mana satu yang prioriti. Atau kena buat tulang ikan tu pula. Carta Ishikawa. Ataupun buat 4, okey. Ini alternatif. Wih, payahlah macam tu. Beza lelaki dan perempuan pun nampak jurang dia. Apatah lagi anak-anak yang pelbagai. So saya rasa kita semua sudah sangat arif untuk kita sendiri tahu hati kita dalam kotak buruk sangka atau dalam kotak berjaga-jaga. Allah kata wallahu alimun hakim. Allah tahu. Allah tahu dan Allah yang memutuskan. Kita sendiri tahu. Okey. Lalu bila orang ni kata dia beriman, dia telah beriman. Tengok perkataan dia, aku telah beriman. Maksud telah beriman ni dia sudah sangat tinggi. Dia bukan baru nak beriman tapi telah beriman. So dia punya dia seolah-olah macam apa yang dia apa perkataannya tu? Apa yang dia ungkapkan, perkataan yang dia ungkapkan tu sebenarnya tidak tepat. Perasaan bukan. Apa ya? Tangan sotong. Betul. Mak ni dia perempuan lazimnya dia multi purpose, bukan multi purpose. Multi talent. Multitasking, yes. Multitasking. Yang ingat multi je. Kat belakang tu semua boleh sambungkan. Tu mak-mak macam tu. Tapi lelaki ni satu je. Suruh angkat baju, dia angkat. Lepas tu letaklah kat situ. Oh, rupanya orang rumah dia bukan sekadar suruh angkat baju. Bang, angkat baju, siap dengan lipat. Asingkan dulu mana yang nak lipat, mana yang nak iron. Kalau boleh lipat, lipat. Yang nak iron tu letak dekat tempat iron. Terus iron pun tak apa. Senang hati saya. Multi emotional pun boleh juga. So, bila orang Arab ni datang dan katakan aku telah beriman, itu adalah pernyataan yang silap, kefahaman yang salah. Sedangkan orang tu baru sahaja masuk Islam. Lalu Allah tegur, qulu aslamna. Ya, aku telah selamat. Aku telah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Kenapa belum iman? Sebab iman belum masuk dalam hati. Ayat ini menjadikan kita perlu duduk sebentar. Rupanya iman tu bukan terus tumbuh dalam hati. Dia perlu masuk. Kita perlu menempa iman itu. Macam mana nak jadikan dia masuk? Laksanakan. Buat. Bila kita buat, iman tu bukan ungkapan. Dia perlu praktikal. Kita kena buat. Dia ada bukti kerja kita. Contoh lain. Kita boleh je berteori pasal sabar. Ada orang buat PhD tentang sabar. Teorinya ya. Praktikal. Dan waktu kita perlu guna sabar tu sebenarnya beberapa saat, beberapa detik je.
Dan Nabi kata sabar adalah sewaktu ketukan pertama. Ketukan pertama, yes, impak pertama tu. Contoh macam ni lah. Tiba-tiba hari ni, suami kita balik, yang abang dah kahwin lagi satu. Once kita dengar perkataan kahwin tu, ni, macam mana? Boleh? Hui Ustaz, bagilah contoh lain Ustaz. Itu contoh macam buat tak sabar je Ustaz. Tak, saya bagi satu contoh yang kita boleh terus relate. Betul lah Ustaz. Sabar adalah pada impak yang pertama. Sabar tu pada impak yang pertama. Kadang kalau contoh suami tu macam tak terpakai, tu tak relevan Ustaz. Suami saya dah tak ada anak. Tengok bila anak mula menjawab. Ish, mak ni. Ni. Ungkapan daripada mak boleh menentukan status anak. Sama ada dia jadi anak yang soleh atau anak dahaka. Ui. Kena banyak bersabar dengan anak. Banyak bersabar dengan anak. Ni lagi bila anak PDPR kat rumah, mak tak ada, bapak tak ada. Apa dia buat? Dia akan cari barang makeup mak dia. Dia bukannya color muka dia. Dia bukan dia pakai lipstick tu bukan hanya di bibir. Tapi dia merahkan muka dia dengan lipstick. Kadang dia ambil marker pen. Mula-mula dia tulis atas kertas. Kemudian dia tulis nama di baju permanent. Tak cukup nama di depan, dia tulis nama di belakang. Hauna love daddy. Kan tadi ada baju yang dilonggok untuk dilipat dan di iron. Dia tulis pada baju yang di iron. Ini baju daddy. Rasa-rasa nak sabar macam mana tu? So benarlah bahawa ungkapan sabar, ungkapan iman yang kita anggap benda tu sebagai gaib, tak nampak, basically kita perlu praktikal untuk membuktikan betul ke kita beriman, betul ke kita bersabar. So dengan kita menjaga perkataan, kan ya ayyuhallazina amanu ijtanibu la tajassasu la yaktab, dengan kita jaga mulut, dengan kita jaga penglihatan, dengan kita berhati-hati terhadap berita, itulah bukti keimanan tu. Lamma yadkhulul iman, belum masuk lagi iman tu. Kan di awal, daripada awal tu Allah bagi tahu tentang apa pekerjaan-pekerjaan yang membuktikan engkau ada iman. So bila orang Arab tu datang tiba-tiba mengaku aku sudah beriman, maka Allah tegur dan Allah kata tak, iman belum masuk dalam hatimu. So tanda bahawa iman sudah masuk ke dalam hati bila kita sudah melaksanakan 5 seruan sebelum. Dan dalam pada kita melaksanakan 5 seruan itu, kita juga berinteraksi dengan manusia lain yang mereka tak ada maklumat terhadap seruan-seruan ni. Kan? Kadang borak dengan suami, dia ulas pasal PRN. Dia belum baca kot Ustaz surah Hujurat. Well, mungkin macam tu. Sebab tu dia masih lagi rasa, aku buat ni tak apa-apa kot.
Kan kita sendiri lalui dan kita rasa, yes, inilah masanya untuk aku guna ayat ini. Tahan diri, tahan. Tahan, Syida tahan. Jangan cakap. Nazri tolong tahan. No, 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 no. Jangan sebut. Dan pergolakan itu. Pergolakan itu. Allah ganjarkan pahala yang kita tak tahu berapa nilai. Kita berperang dengan diri dan penat. Benda tu penat. Oh, dahsyat. Dan di hujung, wa in tuti'ullaha wa rasulah, kalau kamu mampu untuk taat pada Allah dan Rasul, la yalitkum min a'malikum syai'a. Allah tidak kurangi sedikit pun pahala amalmu. Apa maksud dia ni? Kan kita, itulah bila kita nak cuba kawal daripada tidak buruk sangka, dan kita dengar orang sedang mengumpat, kita cuba untuk tak join, tak nak ambil pot, tapi kita dalam komuniti itu, dalam kelompok itu, dan kita berusaha, wa in tuti'u, kita berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasul. Allah kata, pahalamu tak berkurang pun. Walaupun kita dalam kelompok tu, bukan sengaja duduk, ngumpatlah aku nak dengar je. Tak. Bukan begitu. Kita dah tak ada pilihan lain. Kan, Kak Liza bercakap dengan suami, takkan tiba-tiba, bang, jangan mengumpat bang, no. Derhaka. Bukan begitu. Dia tak tahu. Dan kita pun belum ada cara, macam mana nak bagi tahu dia? Sebab kadang, kalau kita cakap, boleh ada risiko gaduh, berbasam muka, tak bertegur, ada risiko tu dan kita pernah lalui benda tu. Kita kan ada pengalaman, so habis sendiri kot. Takkan tak tahu luar dalam. Tapi kita pun nak juga jaga perhubungan tu. So, Allah kata apa? La yalitkum min a'malikum syai'ah. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan. Innallaha ghafurur rahim. Allah mengampunkan dia dan Allah mengampunkan kita. Hui, hebatnya ayat. Hebatnya. Wow. Wih, baru ayat 14. Panjang lagi ni. Kita dah 10, dah dekat pukul 11. Nantilah sekejap, Ustaz. Hah? Nantilah sikit boleh. Boleh. 14 ni result kepada tindakan-tindakan kita daripada ayat 1 sampai ke ayat 12 tu lah, Ustaz? Yes. Allah nak bagi sedar kepada orang-orang Arab tu, dia bukan semudah-mudah bila dah mengucap syahadah dan boleh declare aku beriman. Bukan begitu. Tetapi iman itu perlu kepada proses. Iman itu perlu kepada proses. Dan sepanjang proses untuk memasukkan iman dalam hati, sepanjang proses untuk menempa iman, dia ada turun naik. Dan Allah tidak pun kata sewaktu naik je aku bagi ganjaran, aku bagi pahala. Waktu turun aku biarkan. Tak. Allah ambil kira setiap usaha kita tu. Berperang kita dengan nafsu, dengan diri, dengan keinginan diri. Peperangan itu Allah kata la yalitkum min a'malikum syai'ah. Amal Allah tidak kurangi sedikit pun daripada usaha bergandamu. Amal. Allah guna jamak. Wow. Orang lelaki jarang nak mengumpat. Dia tak tahu tu. Orang lelaki kalau mengumpat pun boleh tahan. So, selagi namanya manusia, boleh bercakap. Kalau nak tengok contoh lelaki mengumpat, cuba tengok page politik. Siapa yang memenuhi ruang-ruang komen? Bukan lelaki. Lelaki. So, rupanya cuma
Beza dia berbeza dengan wanita. Sebab tu ayat 11 Allah sebut grup lelaki dan grup wanita. Malah cara untuk merendah-rendahkan itu berbeza antara lelaki dan wanita. Tapi apapun, kita mohon sungguh-sungguh pada Allah agar diberi kefahaman yang mendalam, terutamanya pada surah ini. Kerana dalam ayat 14 inilah, dalam ayat 14 ini Allah ada sebut walamma yadkhulul iman. Kita khawatir dengan amal kita selama ini rupanya tak memberi kesan pun iman tu ditempa masuk ke dalam hati. Kita syok sendiri. Kita takut macam tu. Kita nak supaya apa yang kita buat, kita laksanakan, kita punya amal ini memberi kesan bertambah iman ke dalam hati. Dan Allah berkuasa untuk tambah iman tu. Allah yang berkuasa untuk tambah iman. Ingat lagi sewaktu kita baca surah Fatah. Kita dah lalukan surah Fatah. Belum. Grup mana saya lalu tu? Oh, tempat lain lah tu. Negara lain. Grup Kahar kot. Negara yang ni belum lagi, tu negara lain. Nantilah kita lalui surah Fatah dan ada dua tempat yang Allah kata kami suntik keimanan itu. Sebab kalau Allah tidak tambah booster, boleh jadi generasi sahabat sudah terputus dengan Nabi SAW. Kalau Allah tak suntik booster keimanan suatu proses perjanjian Hudaibiyah. Itu penting. Pentingnya kita adanya nilai iman. Wow, dahsyat. So, sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan, untuk next week itu kita akan sambung ayat 15. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak timbulkan satu persoalan. Nanti jawapannya saya jawab minggu depan. Soalannya begini. Bukankah dalam Islam dia tak ada istilah original sin? Maksudnya kita tidak mewarisi dosa orang terdahulu. Tapi sepanjang kita baca surah Madaniyah, bila Allah sebut ya Bani Israel, wahai Bani Israel, Allah kerap kali ungkapkan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Dan adakah Bani Israel yang itu sama dengan Yahudi yang sekarang? Dan kenapa Allah keep on sebut ya Bani Israel ditujukan kepada Israel yang sekarang kan? Dan bukankah tak ada dosa warisan? Kenapa perlu sebut Bani Israel? Kenapa tidak dibuka ruang yang lebih luas? Contoh, orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Atau ya ayyuhallazina kafaru. Malah dalam surah Hasyar, Allah letak lebih spesifik. Kan? Min Bani Israel allazina kafaru. Daripada Bani Israel yang kafir. Dan waktu itu pun Allah panggil mereka sebagai Bani Israel. Yahudi waktu itu Allah panggil sebagai Bani Israel. Kenapa Allah kelompokkan sekali mereka? Seolah-olah macam adanya dosa warisan. Mereka mewarisi ke kesalahan orang dulu? Atau macam mana? Dan adakah itu bentuk bahawa Quran tidak move on terhadap kesalahan mereka? Atau Quran masih berburuk sangka terhadap Yahudi di Madinah? Atau macam mana? Berat kan? Itulah bentuk-bentuk persoalan daripada golongan liberal terhadap flaw dalam Quran. Nak jawab macam mana? Kita jawab next week. Biar tak boleh tidur dulu seminggu.
Peringatan untuk kita sebenarnya walau Allah sebut Bani Israel. Tapi kenapa? Sedangkan sekarang ni masih ada Yahudi. Kalau peringatan untuk kita, mereka juga baca. Dan kita juga sampaikan ayat tu pada mereka. Kenapa Allah tidak datangkan dalam bentuk lain? Kenapa dengan sebut nama Bani Israel? Kenapa Allah tak kata wahai umat terdahulu? Jeng. Mungkin dosa-dosa ataupun sifat-sifat mereka tu kekal sampai ke hari, sampai ke hari kiamat ke Ustaz? Sifat-sifat Bani Israel tu. Tak tahu. Tak tahu. Tapi teaser kepada jawapan adalah Allah bukan nak kita memandang dosa. Allah bagi kita satu contoh. Contoh benda yang tak patut dibuat. So, kau janganlah buat. Contoh macam ni lah. Kita dengan kawan kan. Kita tahu bapa dia imam masjid negara. Kan anak saya dengan anak kawan. Lepas tu perangai anak saya macam hantu raya. So kawan dia tegur anak saya. Bukan bapa engkau imam masjid negara ke? Kenapa engkau perangai macam ni? Itu satu dimensi kenapa Allah gunakan terma begitu. Bukan dalam bentuk dosa warisan, orang dulu punya dosa, orang sekarang kena tanggung, tak. Tapi dalam bentuk, bapa engkau orang baik tau. Kenapa engkau perangai macam ni? Dalam bentuk membuat perbandingan. Dahulu keturunanmu baik, kenapa sekarang boleh berubah? Ustaz, berkenaan ayat Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tafsir Wasit kata ada satu kaum yang katanya Bani Asad yang hanya menyatakan keislaman secara zahir kerana mereka mahu harta dan kesenangan. Yes, tadi latar belakang ayat ini memang ada kaum daripada Bani Asad. Daripada Bani Asad Ibnu Khuzaimah. Diorang kemarau dan pergi masuk Islam kerana nak bantuan, kerana nak zakat, nak bantuan. Lalu sebab tu Allah tegur. Allah tegur bila mereka declare keimanan sedangkan belum pun diuji dan belum teruji keimanan tu. Sama juga macam sekarang ni jabatan agama, bila orang peluk Islam, dia nak ada dokumen-dokumen yang perlu diserahkan kepada Jawi bagi tujuan rekod satu dan untuk dia buat analisa. Betul ke dia nak masuk Islam ni kerana betul Islam atau sebab nak bantuan je? Jawi bagi setiap kepala yang masuk Islam one of 1,500. Banyak. Dan setiap kelas yang dia hadiri akan dapat duit. Dan rupanya ada jenis yang aku masuk Islam sebab aku nak duit je. Ada sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini. Dengan mengaku berjawatan mu'allaf, maka orang Islam yang rata-ratanya lembut hati, mu'allaf ni perlu dibantu. Sedangkan dia dah mu'allaf 30 tahun. Sebab bila bab duit ni, jangan main, Abraha pun nak runtuhkan Kaabah tau. Bila sebut bab duit. Firaun mengaku Tuhan. Tu bab duit. Ya, sebab dia nakkan harta dan kesenangan. Wallahu a'lam. Ada siapa nak tanya soalan ke Ustaz sampai pukul berapa ni Ustaz boleh? Dengan kami. Patutnya kita sampai pukul berapa? 11? 11.30 kan? Kak Syida? 11.30?
Oh ya ke? Kejap. 10. Oh iyalah 11.30, setengah jam lagi. Saya duk ingat pukul 11. Oh sorry. Okey, kita teruskan. Kita teruskan. Setengah jam lagi. Okey. So wa in tuti Allah wa rasulahu lam yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Kita teruslah ke ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Sungguh orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Sungguh orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah beriman yang beriman kepada Allah dan Rasul. So label orang beriman ini hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Antara cara beriman kepada Allah dan Rasul, ayat 1 hingga 12. Summa lam yartabu. Kemudian dia tidak ragu. Summa lam yartabu, dia tidak ragu. Dia tidak pun terlintas di hati dia relevan ke tak Quran, relevan ke tak hadis Nabi, tidak ragu. Wajahadu, dan dia berjihad. Berjihad perang ke? Tak. Sungguh-sungguh berjuang. Jahadu, berjuang. Bersungguh-sungguh. Bermati-matian. Bi amwalihim, dengan harta. Sudah harta. Tak boleh Ustaz. Saya kena simpan untuk masa depan. Dan ini juga satu topik yang hangat. Tuan-puan, perlu ke kita menyimpan? Perlu tak kita simpan duit? Berapa kadar? Berapa simpanan yang kita perlu untuk masa depan? Dan masa depan yang kita sebut tu berapa tahun? Perlukah kita nak ambil kira berapa tahun kita akan hidup? Ialah kalau dekat gelang sebelah tangan, bangle emas, harga 20K. Sebelah kiri 20K. Apa lagi yang kita tak yakin dengan masa depan kita? Cukuplah tu. Kan? Masih lagi nak menyimpan? Tak dah, cukup dah. Atau duit yang kita bakal dapat, rezeki yang kita bakal dapat. So kita dah ada simpanan. 20K. 12 tangan. Belum ada Ustaz. Itu saya baru ada Panadol. So bila kita dah ada simpanan, katalah kita letak. Sebab itulah perlu ada kadar. Berapa simpanan? 200,000 cukup? Tiba-tiba kita, okey, tak cukup. 500,000 cukup? Dah ada 500,000. Duit yang kita dapat selepas cukup simpanan kita, dan kita pun tak boleh nak letak cukup ke tak, sebab kita tak tahu masa depan. Kenapa kita tak tahu masa depan? Kita tidak yakin dengan rezeki Tuhan. Kan? Sebab tu kita perlu secure diri kita dengan usaha kita. Dan ada orang kata, tak, kita kena menyimpan Ustaz untuk persediaan masa depan. So, bila cukupnya tu? Dan adakah bila dah cukup simpanan, kita disperse pula duit yang kita ada untuk orang dekat keliling? Orang miskin. Kita dah ada rumah. Ada orang belum ada rumah. Dan cuba tengok orang-orang yang buat kelas-kelas beli hartanah. Dia cuba untuk dapatkan sebanyak mungkin rumah lalu disewakan. Atau bila nilai tu naik, dia jual. Walhal dia beli dulu 100,000. Dia jual sekarang, rumah akak berapa ribu sekarang nilai? Dulu beli 250,000. Sekarang dalam 700,000 lah. Oh tengok, dia selamba bagi tahu harga rumah dia kan.
Cukuplah tu Ustaz untuk simpanan. So, okey, kalau akak nak jual, boleh tak akak jual 300,000? Ikut harga market lah Ustaz. Tengok. Ikut harga market. Itu normal. Manusia memang normal begitu. Tapi rupanya, kitalah menyumbang kepada kenaikan harga barang. Kan? Inflasi itu punca daripada kita. Lepas tu kita kata, kenapalah barang makin naik? Memanglah manusia memang macam tu. Dia nak lebih. Kalau boleh, dia nak pergi haji balik hari. Kan? Pergi haji balik hari. Nak tunjuk punya banyak duit dia tu, mampunya dia untuk pergi Mekah balik hari tu juga. Atau macam mana? Jom. So, wajahadu bi amwalihim ni berjihad dengan harta kamu. Kita tunjuk tak pada Allah yang kita sebenarnya, harta kita ni bukan untuk kita, tapi menjadi jambatan supaya kita dapat sesuatu di akhirat nanti. So, manusia bila dengan harta ni, dia punya grip dia tu lain macam. Bincanglah pasal yang lain, tapi bab harta lain. Lain. Kan contoh yang klise, adik-beradik boleh bergaduh hanya kerana harta, terutamanya harta free, harta warisan. Dia tak usah apa-apa dapat harta. Tu jangan buat main. Sedangkan benda boleh settle je. Tanah sebidang macam tu, boleh je bagi. Tapi tak. Ini, saya punya hak, saya kena tuntut. Wajahadu bi amwalihim. Rupanya perjuangan kita untuk tidak meletakkan harta itu di hati, tetapi di tangan, di situ bukti iman. Malah wa anfusihim, dengan diri dia. Dia nak tak letak sungguh-sungguh diri dia, keupayaan diri dia, fi sabilillah, di jalan Allah. Allah tidak kata fi dinillah, di dalam agama, tapi sabil. So, mana-mana manusia yang menuju kepada Allah, kita bantu. Bantu dengan harta, bantu dengan diri. Dan bayangkan di hujung Allah tutup ayat ini dengan ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Satu gelaran yang sangat rare Allah bagi. Rare. Tak pernah kita jumpa ayat ulaika humus shadiqun. Inilah orang-orang yang benar. Ustaz, kita boleh relate ayat ni dengan Al-Baqarah 245 tak? Barang siapa Baqarah meminjam, 245, apa ayat ni? barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, kan kita sedekah harta, infak harta semua, maka Allah melipatkan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Qardan hasanah. Ya. Boleh? Boleh? Sepatutnya kalau kita faham ayat ni, kita tak teragak-agak lah untuk berinfak tu sebenarnya, untuk sedekahkan harta kita. Betul. Tapi akak nak sedekahkan akak punya gelang emas kan? Tak ada. Memang tak ada. Apa pun tak ada. Apa pun tak ada, senang. Macam mana? Ini perbincangan, dia sangat intens bila berkaitan dengan harta. Dan saya pun sebenarnya, saya takut nak masuk dalam wilayah perbincangan ni. Tentang kita nak menyimpan ke? Nabi ada simpanan tak? Tak ada. Para sahabat tu ada simpanan tak? Kita dengar Abdurrahman bin Auf, memang tak ada. kan? Abdurrahman bin Auf contohnya yang kaya, dia boleh sedekahkan keuntungan dia pada hari itu kerana dia tertinggal takbiratul ihram bersama Nabi. Dia bagi semua. Okey, dia bagi semua tu apa yang dia bagi? Dia bagi keuntungan, modal dia simpan.
Betul, tepat. Simpan gelang untuk masa depan. Boleh spesifik tarikh masa depan tu. Takut mati esok. Ya Allah, tak tahu. Bayangkan kalau mati esok, gelang tu akan jadi harta warisan. Bergaduh pula anak-anak kerana gelang. Tu macam mana? Tu pemahaman terhadap mata. Mata ni kesenangan atau alat. Kan sekarang ni orang tengah minta kerajaan benarkan pengeluaran 10,000 KWSP. Kan iSinar. Kerajaan masih lagi drag. Lalu antara alasannya, nanti masa depan kau macam mana? Sekarang dia nak makan pun tak dapat. Nak fikir masa depan. Sekarang dia nak makan untuk hidup esok pun belum tentu. Nak fikir masa depan. Macam mana kalau menyimpan untuk haji, umrah atau kecemasan? Itu lain lah. Kita menyimpan untuk ibadah, lain. Okey, kecemasan tu level macam mana kecemasan? Masuk hospital, kita tak tahu masa depan kita kan? Atau mungkin kencing manis, darah tinggi? Kita dah tahu dah, kencing manis tu punca daripada apa? Daripada pemakanan. Darah tinggi punca daripada apa? Daripada gaya hidup kita. Jagalah diri dari sekarang. Janganlah isap rokok. Suami kena buang kerja. Dan menyimpan. Sekarang baru tak menyimpan. Atau sebelum ni dah menyimpan. Keadaan masa depan yang tak menentu. Kan kita guna simpanan. Well, itu logik lah untuk kita fikir. Sediakan payung sebelum hujan. Cuma payung yang macam mana kita perlu sediakan. Kita pun tak tahu cukup tu bagaimana. Itulah wilayah ni dia sangat sana. Sangat sangat susah nak bagi pemahaman yang sama rata. Anak-anak masih sekolah, simpanan untuk anak-anak, ya? Wajar? Kan sewaktu kerajaan guna buat KWSP PTPTN. Bukan PTPTN tu, dia ada simpanan di bawah PTPTN tu apa? SSPN, yes, SSPN. Sebab tahu dah kita belanja ni tak ingat dunia. Ada duit, belanja tak ingat dunia. Simpan untuk anak-anak. Cumanya kita yang simpan untuk waktu COVID pun kita tak terkesan. Ada orang tak terkesan waktu COVID. Orang jenis macam tu. Yang jenis memang memerlukan ni, tak dinafikanlah dia merancang keuangan dia. Tapi jenis orang yang langsung tak terkesan dengan COVID. Orang tengah sibuk. Cuba tengok waktu harga emas jatuh. Bulan berapa hari tu? Bulan 4, bulan 5. Awal tahun ni, harga emas jatuh. Bulan 3 katanya Ustaz. Bulan 3. Dan waktu tu PKP. Orang sanggup beratur kat kedai emas. Berjanji untuk patuh SOP. Sedangkan waktu PKP itulah punya ramai orang lain dibuang kerja. Tak ada makan. Dan dia boleh tukar ke gelang emas lebih besar. So, rupanya simpanan bukan untuk semua orang. Dia ada level yang dia dah cukup lah kau simpan, kau bantulah orang lain. Ada orang yang tengah dibuang kerja yang tak ada kerja.
Sebab bagi dia apa? Jabatan agama ada, Baitul Mal ada, JKM ada, dia boleh bantu aku. Tak payah. Tu, ni, wajahadu bi amwalihim. Kita ada duit lebih tak untuk bagi? Sebab ada orang yang dia tak susah, tapi susah untuk dia bantu orang susah. Yang level asnaf ni jangan ceritalah. Itu memang struggle untuk hidup pun dia struggle. Dia buang kerja. Tapi ada kelompok yang begitu dalam masyarakat. Sebab tu at the very least yang wajib Allah tentukan kepada setiap orang kecuali asnaf 2.5%. Kan pendapatan isi rumah 12,000, 50,000, 70,000. Tapi ada pengurusi-pengurusi masjid yang saya kenal. Dia punya infak bulanan 20,000, 30,000 ada. Kita dengar dia infak 10,000, 20,000 setiap bulan. Oi, kita pun terkejut. Itu ada, berlaku. Maksudnya dia benar-benar berjihad dengan harta dia. Tapi ada orang yang tak ada harta, apa dia boleh jihad? Diri dia sendiri. Fi sabilillah. Masa dia, upaya dia. Itulah kenapa orang Islam kena kaya. Tu saya tak nak sentuh. Kenapa orang Islam kena kaya? Dia tak Ustaz, semua orang maksudnya kan Ustaz, tujuan kita tak salah untuk kita mencari kekayaan kat dunia kan, tapi kita kena fahamlah kita punya tujuan tu bukan untuk mengkayakan diri sendiri kan, tapi kalau tak ada sumber macam dah, kalau nak compare dengan Abdul Rahman bin Auf semua, Sayyidina Abu Bakar, memang jauh lah, tapi at least kita ada lah sumber untuk kita menjalankan isteri zakat. Masih banyak lagi orang-orang yang memerlukan sebenarnya, tapi bila kita tengok yang kaya bertambah kaya dan miskin something wrong lah Ustaz. Kita pun cubalah untuk, sepatutnya cuba untuk tujuan kita nak menambah tu bukan untuk kita pergi vacation mata-mata untuk kita mewahkan anak-anak, tak, tapi bantu at least saudara mara kita, adik-beradik kita sendiri lah. Macam tu lah Ustaz. Dan mungkin mereka yang umat Islam di luar negara, di luar sana yang banyak mengalami penindasan di Gaza, di Syria kan, dan bahagiannya itulah saya lihat situ lah Ustaz. Dan kalau ikutkan nakkan benda tu secara tetap, kita buat force saving tabung kita untuk kita punya ni keperluan, bukan kehendak, keperluan diri kita, dan also untuk tabung kita di akhirat. Betul. Okey. Macam ni. Adakah semua orang yang menyimpan sama dengan cara kita berfikir? Tak sama. So ada orang yang kan kalau sebut nama kata mengumpat. Ada orang yang dia punya belanja tu dia bukan level kita. Dia punya level ni adalah super kaya dan kita pun tak tahu cara dia belanja harta dia. Dan dalam Quran ada ayat yang tegur cara berbelanja semacam itu. Dia punya level kaya, kereta dia sampai letak diamond yang bukan-bukan. Sedangkan duit itu dia boleh salurkan ke tempat lain.
perbelanjaan yang Allah tak suka. Sedangkan dia diberi label kekayaan. Dan sana wajahadu bi amwalihim ni, dia mungkin tidak kena pada semua orang. Dia kena pada orang yang Allah beri kelebihan harta. Bila sebut kelebihan harta, harta dia berlebih. Bukan macam kita yang tunggu gaji 25 hari bulan baru boleh hidup. Tak. Kelebihan harta. Wajahidu bi amwalihim. Sebab tu selepas daripada itu ada wa anfusihim. Bagi orang yang tidak diberi kelebihan harta, dia kena berjihad pula dengan diri dia. Cuma bab keuangan, bab harta, dia bukannya soal boleh ke tak menyimpan. Soalnya adalah macam mana pengurusannya tu. Tuan-puan ada tak kawan yang super kaya? Ada, pernah kenal tak orang-orang yang super kaya? Yang dia sambut birthday? Ada Kadang Ustaz. ada, banyak kan? Banyak yang super kaya. Dan kita sendiri tahu cara dia belanja, cara dia menguruskan harta, dan kadang sampai kita geleng kepala. Ada je. So Allah nak dia bersungguh-sungguhlah dengan kepemilikan kelebihan yang diberi. Sebab rata-rata orang yang super kaya merasakan harta dia adalah milik dia. Jadi istidraj dah Ustaz. Saya tak berani cakap macam tu. Itulah takut kena Yes, istidraj kita lah. takut begitulah. Kita takut begitu. Dan kita berani ke beritahu dia, kau janganlah belanja macam ni. Rata-rata responnya apa? Duit aku punya suka lah. Duit aku punya suka. Itu pun takut dia punya respon macam tu kan. So wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar iman, benar beriman. Siapa dalam sejarah manusia yang diberi gelaran As-Siddiq? Abu Bakar. So dia dah pun buat berapa perkara ni? Beriman kepada Allah dan Rasul, lam yartabu, tidak ragu, berjihad dengan harta, dengan diri di jalan Allah. So Abu Bakar As-Siddiq sudah pun laksanakan benda ni. Sebab tu dia dapat gelaran As-Siddiq membenarkan, lam yartabu. So bila sebut bab membenarkan, lam yartabu, tidak ragu, macam mana dengan keyakinan rezeki kita ada? Allah jamin. Rezeki kan Allah jamin. 50,000 tahun ke Ustaz? Sebelum kelahiran kita dah ada dah. Allah dah janji dah. Dah tulis. Begitulah yang didengar tu kan. Itulah dengan macam tu. Allah sudah pun jamin. So kalau Allah jamin rezeki kita perlu rusing ke tentang masa depan? Sepatutnya tidak. Sepatutnya tak. Tapi kita masih lagi rasa nak simpan. Simpan juga. Itu macam mana? Pening kepala memikirkannya Ustaz. Pening kepala. Aduh. Saya nak juga simpan Ustaz. Tapi rezeki Allah tentukan. Itu macam mana? Tak apalah. Kita doalah. Sebab mungkin kita belum lagi dapat pencerahan ataupun Allah belum lagi berikan bentuk panduan terhadap persoalan ini.
Macam mana dengan live takaful dan hibah, Ustaz? Live takaful dan hibah pula. Entah, saya pun tak tahu. Takaful kan, apa nama, insurans. Insurans Islamik, takaful. Sama-sama tong-tong untuk cover orang lain, bantu orang lain. Kalau ikut wajah hadu bi amwalihim, ialah kita donate itu, kita beri, kita infak untuk bantu orang lain, baguslah. Cuma orang yang menguruskan dana itu kena pastikan dia punya integriti dan ketelusan. Ni kadang kita dah menghadapi kecemasan, dia tak uruskan dengan baik, kita tuntut tak dapat-dapat. Tu payah. Banyak juga berlaku kes macam tu. Kan, rupanya tak ada dalam perjanjian. Kita dah masuk hospital, rupanya dalam apa tu, dia kata tak cover. Tu payah juga. So perjanjian-perjanjian semacam itu tu perlu lihat dengan elok. Hibah ni kita bagi dulu apa yang kita ada sewaktu hidup kepada orang yang kita suka. Hibah. Nak melepaskan harta tu bukan senang. Macam sekarang kita ada kereta, kita hibahkan kepada anak. Fikir dua kali, aku nak guna apa nanti? Kan nanti kalau aku dah tak larat, anak aku nak ke jaga aku. Macam-macam fikir. Macam-macam fikir. Tapi apapun tuan-puan, bentuk-bentuk persoalan yang ditimbulkan tu, kadang belum masanya kita dapat jawapan sebenar pun. Dia masih berlegar. Sebab tu perlunya kita mohon. Ya Allah, aku tak faham ni. Tolonglah beri kefahaman. Berilah Ustaz, kefahaman sebenar tentang agama. Yes, silakan. Ustaz ada soalan dekat chat. Sekiranya barang kemas diwasiatkan untuk ditukar atau dijual dan duitnya diinfakkan kepada ma'had tahfiz. Wasiat, boleh je. Tapi tidak lebih dari 1/3 nilai keseluruhan harta kita. Ustaz, yang ni ke maksud sebahagian yang sedekahkan sebahagian harta kamu tu? Makna dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Kalau Baqarah 245, 254. 254. 254. Anfiqu mimma razaqnakum past tense min qabli ayati yaumul la bai'un. Infakkan apa yang telah direzekikan kepada kamu sebelum sampai hari yang tiada jual beli. Kenapa Allah sebut jual beli? Ialah harta yang kita ada ni kita nak gunakan untuk jual beli kan. Ya, kita nak tukar dengan tebus. barang lain. Tak tahu nak cakap lah. Sebab realiti kehidupan orang terdahulu, contoh yang Nabi bawa, tak sama dengan apa yang kita buat sekarang. Dan kita boleh saja melogikkan apa yang kita buat. Lalu kalau kita kata kita nak mencontohi apa yang Nabi buat, orang melihat engkau ni tak relevan. Atau macam mana? Kan sejarah Imam Syafi'i, dia tidak menyimpan sesuatu untuk esok hari. Sebab dia yakin Allah bagi dia sesuatu esok hari. Itu emak kepada Imam Syafi'i. Emak kita tak macam tu. Peti air sebesar-besar tidak kat rumah. Kita simpan untuk esok hari. Dan Bani Israel dulu, waktu turun manna wa salwa, antara syarat dia adalah jangan simpan untuk esok sebab esok Allah bagi. Tapi mereka tak percaya. Mereka tetap simpan. Makanan tu tidak dihabiskan sebab tak confident Allah bagi esok. Atau macam tu ke sebenarnya kita secara tak sedar atau tak tahulah macam mana. Saya pun tak tahu. Sebab kita masih belum faham. Allah masih belum beri kefahaman. Tapi apapun kita berdoa, ya Allah, fahamkanlah aku gerak kerja agama ni. Fahamkan aku tentang ayat ni. Kita memang nak tahu. Jahadu bi amwalihim ni macam mana? Adakah semata-mata kalau
lalu tabung masjid tu kita senyum aja ke, atau pilih not paling besar dalam dompet, atau macam mana? Berjihad dengan harta ni macam mana? Tidak kedekut dengan harta ni macam mana? Waktu tengah makan tengah hari, orang datang nak jual tisu, nak minta sedekah, sedangkan kita tahu dia sindiket, nak bagi ke tak? Adakah itu dikira berjihad dengan harta? Dalam masa yang sama kita pun tak nak menyokong sindiket tu, atau macam mana? Akhirnya betul, tak mampu sedekah, senyum pun dikira sedekah, betul. Cuma akhirnya memang akhir zaman begitu bentuknya. Sukar untuk kita differentiate antara yang hak dan yang batil. Satu doa kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jadikan yang hak itu sebagai hak, biar nampak benar benda itu benar, dan rezekikan aku untuk mengikutinya, dan jadikan yang batil itu sebagai batil jelas, dan hindari aku daripada terpengaruh dengannya. Kita nak macam itulah. Bila Allah suruh infak, infak yang macam mana? Adakah infak yang Allah nak tu seperti yang kita faham? Sebab perkataan infak, kata dasarnya, kata akarnya nafaqah. Nafaqah ni lubang biawak. Nafaqah juga akan terbit perkataan munafik. Sudah. Infak munafik dari kata akar yang sama, nafaqah. So infak ni literally bermaksud kita bagi semua. Tak disimpan ke Ustaz? Dan macam tu maksud literal ayat tu. Bagi semua. Tapi rupanya ada ayat lain yang kata, dalam surah Furqan kan, yang kata jangan buka semua tanganmu bagi semua. Jangan terlalu kedekut. Kena di antara. Yang di antara tu kita je yang nilai dan timbang. Dia tak ada spesifik measurement. Kat mana in between tu? Kita je yang nilai dan timbang. Dua infak dalam surah Munafikun, betul. Sama ada betul kita nak bagi untuk agama ini, dan fisabilillah tu bentuk macam mana? Bantu pelajar nak pergi belajar ke? Atau apa? Fisabilillah ni apa? Pergi hulur duit RM10 kepada pelacur dekat lorong supaya dia ada sumber pendapatan lain selain daripada jual badan ke? Atau bagaimana bentuk fisabilillah? Allah masih bagi meletakkan ayat itu dalam bentuk yang sangat umum. Fisabilillah. Apa je kau buat untuk Allah? Apa sahaja. Kita kadang bekerja, nampak kita punya gardener tengah nak beli makanan, belanja dia, adakah itu termasuk dalam wajahadu bi amwalihim fi sabilillah? Termasuk ke atau macam mana? Tak tahu. Tapi basically, apa sahaja perbuatan baik kerana Allah, itu termasuk. Sebab tu Allah tidak spesifik. So berkaitan harta, yang itu dia ada kena lihat juga ayat-ayat yang lain berkaitan dengan topik infak ni. So macam mana bentuk jahadu? Sebab kalau kita nak tengok tentang infak para sahabat, kita belajar dua contoh utama daripada Abu Bakar dan Umar. Kan Abu Bakar serahkan semua. Kita boleh tanya Abu Bakar, "Abang, untuk engkau apa? Kau tak ingat anak bini kau ke? Kan nanti kalau diorang jatuh sakit macam mana?" Umar bagi separuh.
Dan Nabi tidak komplain pada mana-mana orang. Nabi tak tegur. Pada Abu Bakar, pada Umar, Nabi tak tegur. Maksudnya dua-dua boleh. So sama ada kita nak menyimpan untuk masa depan atau tidak menyimpan untuk masa depan, that's it. Sebab hati kita ni nanti ataupun fi sabilillah itu nanti menjadi kayu ukur. Kau tak menyimpan untuk masa depan, adakah kerana engkau yakin terhadap rezekimu masa depan pada Allah? Dan itu tidak bermaksud engkau menyimpan untuk masa depan, kau tidak yakin pada rezeki Allah. Tak. Sebab keyakinan tu di hati. Still surah ini akan kembali kepada ayat 12 tentang hati. Kan? Prasangka pada masa depan, prasangka terhadap Tuhan, still akan kembali kepada di tengah-tengah ayat 12 tentang hati. Fui, dahsyat lah. Dahsyat. So, lagi 3 ayat. Next week lah ya. Lagi 3 ayat. Next week. Terima kasih kepada yang mendengar. Dan minta maaf jika mungkin ada pandangan-pandangan yang agak kontroversi. Tapi apapun, kita mohon pada Allah. Kerana hanya Allah yang memberikan kefahaman sebenar. Hanya Allah yang dapat memberikan kefahaman sebenar. Sebab kadang tentang dunia dan bagaimana ianya berfungsi, banyak saluran yang Allah boleh beri untuk dapatkan kefahaman yang sebenar. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada Kak Nurliza. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Sebenarnya bila tengok ayat ni seruan kepada orang beriman ni sangat banyak dah rasa ya Allah sebenarnya susah sungguh nak jadi orang beriman. Rasa macam itulah. Sebab tu syurga tu mahal. Sebab nak jadi orang beriman ni sebenarnya sangat sukar. Kita rasa macam aku dah buat semua tu, aku beriman, tapi sebenarnya bukan. Iman tu letak dekat hati dan dia kena zahirkan pada perbuatan kita, lisan kita yang sebenar membuktikan iman kita tu. Jadi nak buktikan iman tu sebenarnya sangat sukar. Pada ayat-ayat ni saja, ayat 12 ni, ya Allah, ya Rabbi, tak tahulah kalau kau ni memang sangat apa sajalah, sebab ini berkait dengan hati kita, prasangka kita kan. Jadi semua ayat ni memang betul, memang balik kepada sini. Kalau kita tak yakin kepada rezeki yang Allah bagi, maknanya memang kita tak yakin pada Allah, kita berprasangka buruk pada Allah, sedangkan Allah sudah janji kepada kita. Faham, bila faham nak laksanakan tu tak terbuat, rasa lagi berdosa. Allahu Akbar. Itu masalah dia, Ustaz. Tapi sebenarnya betul, nak jadi orang beriman ni memang sebenarnya susah. Jangan senang-senang nak mengaku beriman sebenarnya. Betul lah. Ayat ni cakap, ayat 13 cakap jangan senang-senang nak mengaku beriman. Sebenarnya kita baru tunduk pada zahir Islam kita saja lah. Islam tu kan tunduk kan pada zahir perbuatan kita saja. Tapi tak apalah Ustaz, nanti kita sambung lagi insya-Allah minggu depan. Sama-sama kita cuba ubahlah macam kami yang baru-baru nak belajar ni. Jadi kena cubalah, kena ada satu usaha lah untuk nak capai tahap iman tu kan. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Kak Izzah Sudahi, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifrah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi Ustaz Rodaleh, Liza, wajah hadu tu sebenarnya untuk orang yang berharta berjihad lah kan? Jihad dengan harta dan jiwa. Itulah maksudnya untuk orang yang berharta. Kalau yang orang tak berharta, dengan jiwa dia. Jihad macam-macam. Jihad, kita nak jihad dengan tenaga kita, masa kita. Masa, fikiran. Fikiran. Kak Syida, Kak Liza ni jihad lah ni buat majlis ilmu kan? Kalau orang yang ada ilmu, dia kena jihad dengan ilmu dia kena sampaikan, dia kena ajar orang yang tak tahu. Macam itulah. Masa tenaga buat jihad kan? Yalah. Bukan Kak Syida tengok benda ni pada orang berharta kan, nak jihad harta tu kan, orang kata memang aduhai kan. Betul,
Sebab tu apa hadis ke apa yang tak ingat yang Nabi kata tu kalau manusia ni kalau diberi segunung harta pun dia takkan cukup. Nak emas kan? Itulah kan. Guna emas. Itulah. Sebenarnya betul dah cakap tu. Tapi sebab itulah nak capai seruan menjadi orang beriman ni sangat susah sebenarnya. Kena betul-betul buat. Kita kena laksanakan dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Bukan mengaku saja. Maknanya pada ayat 12 tu kan. Pada ayat 12 tindakan kita Allah bagi tahu pada ayat ke-15 tu. Kalau betul-betul kita jadi orang beriman kan. Dah ada dah ayat 12 tu. Pada ayat 15 tu pula kan. Melalui harta kita pula. Harta kita pula kan. Kita yang berharta ni. Jihad kita dekat situ kan. Jihad bagi seorang beriman tu. Harta kita ni macam ni, selalunya orang yang ada harta ni, kalau dia bagi dia rasa nanti dia takut miskin. Kalau dia bagi harta tu dia takut miskin. Sedangkan Allah dah janji rezeki itu kepada kita. Allah dah janji selagi tak sampai ajal, selagi tu rezeki itu ada. Tapi bila kita tak yakin, maknanya kita tak percaya pada janji Allah, jadi kita berprasangka, kita zon, prasangka buruk pada Allah pada ayat 12 itu. Itu yang Ustaz kita balik pada ayat 12. Ke mana-mana pun kan dia akan berkaitan dengan ayat 12 kan. Itulah, semua benda akan berkaitan dengan ayat 12. Bila kita sangka buruk ke orang pun, kita sangka buruk kepada orang pun macam tu juga, dia balik pada ayat 12 juga. Kan, maksudnya kita belajar bersangka buruk dengan sesama manusia kan. Itulah. Tapi ayat ke-15 ni kita mudah bersangka buruk kepada Allah. Kalau kita tak laksanakan apa yang Allah perintah ni. Itulah kan. Allahu Akbar. Itulah tak boleh, orang kata tak boleh lega lah dengan ayat. Apa ayat? Tak boleh. Lagi kita belajar ni lagi kita rasa ya Allah, rasa lagi takut lah sebenarnya. Lama dah kita bertadabbur tak habis-habis lagi kan. Tapi sebenarnya kan lagi banyak sebenarnya kaitan ayat ni. Takutnya. Sebab tu ayat 14 tu Allah kata apa-apa benda tu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah kan. Maha Pengampun. Ya Allah. Istighfar dulu kalau kita. Tapi sebab itulah betul lah yang kita sehari-hari kena baca tu Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita kena baca selalu tu supaya Allah pimpin kita tunjuk jalan yang benar kepada kita, apa yang benar itu benar. Kita kan dari segi tauhid akidah kita, dari segi pemesanan harta kita. Ni kan betul Liza kan? Betul lah tu kan. Betul. Alhamdulillah kan. So rasanya kasih Liza. Kita sambung lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Kelas Ustaz Endang pula kan insyaAllah. Ini kena ketuk pada Ustaz Nazir juga kan. Esok tak tahu kena dengan Ustaz Endang pula insyaAllah. So dengan itu Kak Ida endkan tengah hari ini, pagi ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua.